Okey, Okey. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bertemulah kita kali kedua secara beramai-ramai di dalam Zone Inspire. Okey, Yeah. sebenarnya malam ini ada lagi seorang kawan kami yang sepatutnya turut serta, Ina. Tapi nampaknya Dengan Ina belum Yani. muncul lagi, tak apa. Dengan Yani, ya, dengan Ina Yani. Ina dengan Yani belum muncul lagi, tak apa. Sebab ada kekangan sedikit. Dan kita akan mulakan kita punya slot pada malam inilah ya. Apapun, terima kasih kepada sesiapa sahaja yang sudi untuk bersama-sama kami pada malam ini. Selamat datang. Terima kasih banyak-banyak dan diharap perkongsian kita pada malam ini dapatlah manfaat kan. Walaupun tajuk dia ini fasa inspirasi membina diri. Macam besar kan tajuk dia kan. Besar sangat tajuknya kan. Siapa nak explain? Siapa nak explain tu? Siapa nak explain Explanation, kalaulah jangkaan yang dibuat tu rasa macam beyond daripada tajuk, melangkau daripada tajuk, janganlah cakap apalah, tajuk je besar, isi siput. Tinggi dah. Nak baca buku ni. Tapi tahu boleh ke tak? Oh, okey. Okey, Azizi, okey, bagus. Buku mana lagi sekali? Buku mana? Tengok lagi sekali buku mana? Okay, The Most Powerful Tool. Azizi Ali. Okey dah. Okay, nanti kita cari. Kami cubalah kami cuba buat yang okey sebagaimana yang tertulis. Tapi kalau tidak menjadi, maafkan kami sebab semuanya ada kelemahan. Macam mana yang kami cakap, kami ini tidaklah hebat, kami ini tidaklah bagus, kami ini tak banyak kelebihan, banyak kekurangan. Tetapi Zone Inspire ni dibuat adalah untuk perkongsian. Ya, dan kami amat menghalalkan kepada kawan-kawan di luar sana yang nak bagi cadangan, nak bagi ulasan, nak bagi idea, nak tambah idea. Dipersilakan. Semoga dengan gabungan idea-idea kita ini akan beri manfaat kepada kita semua. Okay. So orang Kita ada temu jemputan ke malam ni? Jemputan kita tak masuk lagi ya. Itulah. Jemputan kita tak masuk lagi lah dua orang tu. The jam. Okey semua. Apapun kalau kita tengok lah, kita tengok pasal COVID kan, kita tengok pasal COVID hari ni kan. COVID hari ni kan sangat tinggi 600. kan, 800. 869 kan sangat tinggi dan Sabah mencatat peningkatan. Itu juga dengan negeri-negeri lain. Kita doakan semuanya baik-baik. Kita doakan supaya frontliners dianugerahkan ketenangan, kekuatan, ketabahan untuk menempuh, untuk berperang, untuk memerangi COVID ini. Kepada yang terkesan dengan COVID, kita harapkan bahawa turut tenang, turut tabah, turut kuat menghadapi ujian. Dan kita yang tidak terkesan ini juga kita harap kita dijaga, kita diharap takdir itu tidak bersama dengan kita dan terus berjaga-jaga, terus jaga keselamatan, amalkan 3W dan elakkan 3C. Elakkan 3C kepada so kita harap semuanya dapat terangi. Kita tak tahu yang akan datang tu macam mana, esok macam mana, lusa macam mana, kita tak tahu semua tu, tapi kita sangat pasti dan sangat-sangat percaya Allah tahu apa yang sedang berlaku dan Allah tahu kesudahannya macam mana. Apa yang kita perlu buat adalah bertahan, berperang, berjaga-jaga, berhati-hati, elakkan segala perkara yang boleh menyumbang kepada tambahan perkara-perkara seperti ini. Okey.
So kepada yang zon merah, kepada yang zon kuning maupun zon hijau, jom. Mari kita alu-alukan untuk kita masuk ke zone inspire. Jom masuk ke Kita dah zone ada seorang, inspire. kita dah ada seorang yang view kita tu. Aniza Ramli. Waalaikumsalam. Hai Aniza, waalaikumsalam. Okey. Pendengar setia. Pendengar setia insyaAllah. Okey. Betul Aniza. Waalaikumsalam Niza. Okey. So, kita Kak Yani masuk ke muncul. topik kita. Tak tahu Hai, Yani. kenapa. Hai. Yang ni tak boleh pakai landscape. Bila pakai landscape dia tak muncul. Tak tahu kenapa. Dia lah, dia kalau macam Apa, portrait nampak kurus. Tak, aku pasang, Kurus. aku tadi pasang landscape. Lepas tu dia tak keluar benda tu. Dia tak keluar Okey, yang tak apa. enter broadcast tu. Macam So bila pusing balik dia baru muncul. Okey, tak apa. Jangan sedih. Jangan sedih, kita orang tunggu. Yang penting muncul. Okey semua. Okey. Tajuk kita pada malam ni, puasa inspirasi membina diri. Okey. Perkenalkan diri sikit dan bye-bye nanti. Kita tak pasti ada, mungkin ada yang tengok yang baru yang tak kenal kita. Okey, saya Alang dan Papa Iman, itu Faid. Hai Papa Iman. Ita. Ita adalah technician, teknik semua kesalahan jenis. Juru teknik, juru Producer. semua dia lah. Sistem, producer, tu semualah Ita. Okay. Yus. Ya, Okay, hai. Okay. Dan Yani. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang nanti sekejap lagi Ina akan masuk. Okey, kita masuk ke topik yang inspire kita pada malam ini, iaitu puasa inspirasi membina diri. Ada yang cari Rejak, Ina. Waalaikumsalam. Ina tak tahulah Rejak dia pergi mana. Waalaikumsalam. Rejak. Hai brother. Okey, kita masuk tajuk kita. Kuasa inspirasi membina diri. Okey, tajuk yang besar. Okey. Tapi kita harap macam mana yang Alang cakap tadi lah. Kalau tak dapat mencapai maksud yang diharapkan. Ni, this one makna. Okay. You want to watch makna? Banyak-banyak. Okay, this one. Okay, Alang akan story sikit sebelum pass pada kawan-kawan. Alang akan story sikit tentang asalnya perkataan inspirasi. Asalnya perkataan inspirasi. Inspirasi ini yang kita maklum berasal dari perkataan bahasa Inggeris lah, inspire. Dan inspire itu pula berasal daripada bahasa Latin, iaitu inspirare. Inspirare. Cuba sebut. Inspirare. Inspirare. Okey lah. Sungguh. Inspirare. Inspirare. Okey, sebutan ni macam ni. Ni. Inspirare. Okey. Inspirare. Latin kan Alang kan? Ya? Bahasa Latin kan? Ya, dia Latin. Okey. Alang tahu perkataan ni daripada buku ni, daripada buku ni. Buku ni sangat best, sangat menarik. Beli dekat apa nama tu? Big Wolf Bang Big Wolf. Apa? Big Bad Wolf. Big Bang Wolf. Big Bad Wolf. Big Bang Big tu Bang. lah. Big Bang tu macam K-pop. Oh ya ke? Okey. Dia pula mengeruh K-pop kat sini. Dia Ina lah dia. Tak Ina. Okey. Alang beli RM5. Harga dia RM5. Okey. Mari kita cerita. Inspirare. Inspirare ni perkataan dia, ada dua perkataan kat sini. Perkataan utama dia adalah spirare. Perkataan utama dia adalah spirare. Dan perkataan kedua dia adalah in. Ya. Spirare bermaksud to break. Macam mana sebutan dia?
To breathe. To breathe. Okey. Lagi satu, yang ini dia kembali kepada into. So, yang punya bacaan dia adalah to breathe into. Kalau dalam bahasa Inggeris, kalau kita tengok apa maksud to breathe into ni, dia lebih kepada sesuatu yang memberi tenaga. Beri tenaga, beri nafas, beri semangat, beri spirit. Macam tu. Sebablah orang-orang yang mampu memberi inspirasi ni, dia umpama seorang tu dah nak lemas, dah nyawa-nyawa ikan, dia buat CPR. Dia bagi nafas oksigen bantuan itu. Maka orang yang dah dibuat CPR itu pun okey. Yang tercekik, bila kita keluarkan dia punya yang dicekikkan tu, maka dia boleh bernafas kembali dan dia boleh hidup dengan baik, boleh bernafas dengan baik. Yang dalam kesusahan, bila dapat inspirasi, dia rasa kesusahan dia tu bukanlah satu yang berat sangat. Yang dalam ujian, bila dia dapat inspirasi, dia rasa dia boleh meredah ujian tersebut. Yang rasa dalam kesempitan, bila dia dapat inspirasi, dia rasa sebenarnya betapa luasnya lagi jalan di depan yang dia boleh tempuh. Inspirasi. Inspirasi ini, dia sebenarnya menyalurkan harapan, menyalurkan tujuan, goal, dia menyalurkan dreams, dia menyalurkan impian kepada sesiapa saja. Itu sebablah kalau dalam program Bingkas kita kan, untuk pengetahuan semua, program Bingkas ni adalah satu program motivasi. Ada satu surat tu surat inspirasi. Kalau budak-budak ni, kalau kita suruh dia cari apakah ikon yang boleh memberi mereka inspirasi, banyaklah watak-watak kartun, kan? Apa contoh-contoh watak-wataknya? Upin Ipin hari tu. Upin ni. Ada Upin. Lagi? Lepas tu watak superhero apa benda entah yang tu Kak Mas yang Batman buat. lah, Tim apa dia yang lah. buat tu. Superman. Superman lah. Ya. Spiderman. Kan, macam-macam. Itu maksudnya diorang ter-inspired. Diorang Terinspirasi. terinspire ni, diorang terinspirasi dengan Teruja. tokoh-tokoh yang itu. Macam tu juga kita. Diujakan oleh tokoh-tokoh tersebut. Okey. Itu maksud inspirasi. Okey, macam kalau macam kita, contohnya kalau kita macam Rasulullah SAW kan, adalah tokoh inspirasi kita yang besar, yang terbesar. Itu sebablah Rasulullah SAW di setting dia adalah sebagai qudwatul hasanah, kan, sebagai contoh ikon, sebagai ikon, sebagai ikutan, kan, daripada segala gerak-geri seluruhnya dalam kehidupan itu dicontohi. Kita mencontohi Rasulullah SAW. Begitu juga kalau macam kita, bila kita belajar, siapakah tokoh inspirasi kita? Mak ayah kita. Walaupun mak ayah tu tak belajar tinggi, tapi disebabkan kerana pengorbanan mak ayah membuatkan dia menginspirasi kita untuk kita belajar rajin. Itu contoh. Okey. Alang rasa mungkin takat ini sahaja bagi Pat Alang, dan Alang rasa Alang nak pass pada Ita boleh share tak? Ya, share. Okay, mengenai inspirasi ni. Dia kalau macam Mita pula, inspirasi dia lebih kepada kerja lah. Okay? Sebab kita punya experience dalam kerja, okay, industri grafik multimedia ni, dia bila dapat job tu, task tu, okay, task dia tu tiba-tiba dapat tu dalam masa yang kita tak ada idea, inspirasi tu tak ada. Okay? So nak mencari inspirasi untuk nak buat design,
Okay, untuk nak buat sesuatu yang kita baru dapat dengan kerja lagi deadline yang belakang-belakang tu banyak tak habis lagi. So kita dapat lagi job yang lagi satu yang baru, okay, masa dekat industri dulu. Yang saya buat adalah pergi toilet. Saya pergi toilet bukan membuang Saya pergi toilet, pergi cuci toilet tu. Cuci toilet tu lama cuci, okay, dengan toilet bowl tu cuci, dengan dah macam kakak cleaner pula panggil, adik, kenapa adik cuci ni? Tak apa kak, saya cuci, akak stay hari ni, akak duduk diam-diam, okay, akak duduk diam-diam, biar saya yang cuci. Sinki saya cuci, semua saya cuci. So on the way bila cuci tu, tiba-tiba dapat idea. Terus blue keluar, tinggalkan semua. Akak sambung balik agak clean tu, okay, sambung balik okay. So tak ada guna ini punya orang. Tadi suruh saya rehat, ini sekarang suruh sambung sebab kita dapat inspirasi tu. Jadi Tak senang nokta gayanya. memang tak buat sepah. itu nama Buat dia sepah, ni bersepah. pentingkan diri sendiri. Sebab apa? Sebab itu adalah kita punya, masa tu adalah kita punya, orang cakap, pendapatan kita, kita punya kerja. So kita nak kena cari benda tu hari-hari. Okay, kita nak kena cari idea tu. Hari-hari kena ada idea yang baru, idea yang fresh. Sebab dalam industri IT, teknologi, grafik, multimedia, hari-hari dia ada benda yang baru. Jadi macam mana saya berkejaya sebagai masa tu sebagai graphic designer junior, nak dapatkan idea tu macam itulah saya buat. So saya inspirasikan diri untuk membuat sesuatu untuk mendapatkan idea. Okay, contohnya lah dari dulu memang saya ada pegang lah. Okay, nampak. Okay, ini adalah buku-buku untuk saya take note. Okay, sebab bila kita pergi ke mana-mana as a macam kreatif punya industri, dia akan bawa dia punya buku. Okay, itu buku satu. Okay, ini buku dua. Okay, and then bawa juga buku yang ketiga. Okay, di mana kita akan buat bila masa-masa senggang tu dengan pelbagai-bagai idea apa semua. Jadi nak mendapatkan inspirasi tu bagi saya, dia terpulang pada orang. Ada gaya untuk mendapatkan inspirasi lain, ada gaya yang lain. Okay, dalam pada masa yang tertentu, cara saya adalah ada recording. Okay, masa drive kita record lah. Takkan masa drive tu pula nak ambil buku, ya Allah, kan ada pula dah lah pakai MyV. Bahaya ni orang pandai MyV ni. Takut juga kan. Tapi saya okay, MyV putih. Tapi saya adalah pemandu yang berhemah. Saya pemandu yang berhemah. Okay. Okay. So itu antara inspirasi yang untuk membina diri dalam bekerja lah, kerjaya. Tapi dalam kehidupan mungkin ada lebih benda yang lain lagi yang kawan-kawan sahabat inspirasi boleh share. Okay. Okay. Okay Ita. Macam mana yang Ita cakap tadi kan, inspirasi Ita dia lebih kepada macam mana dia nak dapatkan idea, macam mana dia nak dapatkan inspirasi untuk dia meneruskan idea kreatif dia tu sehingga dia cuci toilet kan. Pada kalau siapa-siapa yang rasa-rasanya perlukan bibik untuk cuci toilet boleh panggil Lita. Dan lagi kalau time sibuk, sibuk banyak lagi idea yang dia perlukan. Jadi kita boleh menyediakan toilet kita untuk dia. Aniza Ramli tu untunglah Acik cleaner. Untung. Okay. So mungkin seterusnya Yus. Hello, Assalamualaikum. Kuasa inspirasi membina diri. Sebelum saya start, kita raikan dulu rakan pendengar kita, Ali Haji Din. Ali daripada volunteer Salam Kedah. Perasan tak tu Ali sebut Naruto. Naruto salah satu juga kita punya inspirasi waktu kita buat bingkas dulu ni. Ada. Perasan tak? Ali Haji Din tu masuk. Hai Ali. Okay, hai. Hai Ali. Ali Haji Din. Okay. Untuk kuasa inspirasi membina diri, dia macam tips lah kan, betul tak?
Dengar? Dengar Dia tak? dia tips tips Okay. macam mana inspirasi nak membangunkan diri, nak Okay. kejar impian. Tadi saya pergi speed mic petang tadi. Saya bawa anak saya pergi speed mic. On the way saya balik, saya perasan apa dia? Bahaya kan? Apa tu? Tak, speed mic depan rumah ni je. Saya perasan bila on the way balik tu, sebenarnya daripada semalam bila kita share yang kita start nak discuss berkaitan dengan inspirasi lah, apa benda nak cakap ni. Saya macam terfikir-fikir tau, nak cakap pasal inspirasi ni. Sebab saya rasa diri saya ni macam tak cukup lagi ni nak menginspirasikan orang. Jadinya macam tak berapa nak kena kalau banyak sangat nak bagi tips dekat orang. Sebab kita ni macam tak berapa nak ada gaya terinspirasi ataupun kalau dah terinspirasi pun belum ada lagi satu perkara ataupun tahap yang kita boost kita punya energi dan juga kita punya kejayaan tu. Mungkin dari tahap yang tinggi tu mungkin dia baru half level je dulu macam tu. Saya rasa macam tu lah diri saya. So bila saya balik daripada speed mic tu, saya lihat orang walaupun tengah COVID kawasan kami ni, dekat kawasan perumahan tu orang masih lagi macam ada buat aktiviti macam riadah lah kan. At least diorang macam ada buat aktiviti riadah tu, diorang berjalan sekeliling rumah macam tu lah. So bila macam nak naik blok, saya macam terfikir apa lagi nak cakap, apa benda yang nak bercakap pada malam ni. Lepas tu saya terfikir macam ni, kalau kita nak menginspirasi pun, idea saya datang macam ni lah petang tadi. Tak salah kalau kita nak mendapatkan inspirasi apabila kita mencari ataupun melihat kejayaan-kejayaan orang lain, orang yang dah berjaya, untuk kita ambil dia punya itu sebagai satu motivasi untuk diri kita sendiri. Ada juga orang kadang-kala melihat, kalau orang melihat kekayaan, kejayaan orang lain tu, dia inspirasi, mungkin dia rasa macam jealous ke apa benda kan, sebab dia rasa macam dia rendah diri, sebab dia rasa macam memanglah kalau dah dia ada banyak duit, that's why dia boleh buat bisnes yang meletup-letup. Contoh, dia memanglah dia boleh cakap banyak-banyak sebab dia pun memang dia ada dia punya dia ada dia punya niche yang dia nak cerita dekat orang. Memanglah kan, sebab dia dah ada ni, dia dah ada tu. Kalau kita, bagi saya, kalau kita selalu sangat rasa macam kita ni macam tu, negative feeling pada orang macam tu, saya rasa kita tak boleh nak melihat positifnya pada orang yang berjaya tu. Sebab bagi saya, kalau kita melihat pada positifnya kekayaan orang tu, mesti sebenarnya sebelum dia mencapai kejayaan tu, dia dah melalui pahit getir dugaan dah sebelum dia mendapat apa yang dia nak capai sekarang yang kita nampak dia tu, dengan bisnesnya yang baik, dengan dengan kejayaan dia, dengan apa saja, dari segi apa saja, family dia bagus, circle kawan-kawan dia bagus, dia punya kejaya dia bagus. Saya rasa sebelum orang tu mencapai tahap yang sangat bagus tu, dia dah melalui pahit getir kehidupan ni dah sangat teruk dah sebelum dia nak mencapai benda tu. Tinggal lagi kita ni tak nak, tinggal lagi tindakan kita ni apa untuk kita sama mencapai seperti dia, ataupun kalau tak level sama pun dengan dia, sekurang-kurangnya kita sudah buat satu tindakan, satu langkah ke depan supaya kita macam tidak berada di takut yang lama tu. Sebab ada yang macam pepatah mengatakan langkah pertama itu adalah lebih baik daripada kita ni memang tidak ada buat apa-apa pun kan. Kita duduk diam je tanpa kita macam tengok je orang tu. Alah, yelah, asyik mengulas je kejayaan orang tu, ataupun kita asyik rasa macam alah, yelah, dia tu macam ni, patutlah dia boleh berjaya. Yelah, dia tu dapat kabel besar, contoh, patutlah dia boleh berjaya. Asyik nak fikir negatif je. Kalau tak fikir negatif pun kalau kita fikir dia nampak macam kita rasa dia macam inspirasi pun, tetapi kalau kita tidak ada satu langkah ke hadapan untuk kita memulakan, untuk kita maju dalam diri kita ni, kita pun tak akan berjaya. Tidak salah untuk kita melihat kejayaan ataupun meniru langkah kejayaan orang tu
untuk kita pun sama-sama seiring nak berjaya macam dia, ataupun sekurang-kurangnya tak sama, tak sampai sehebat macam dia pun kita masih sudah memulakan langkah pertama itu. Macam tu. Yus. Ya, itu saya perasan Kak Aniza. Kejap Ya. Yus, jawab terus. Sebagai wanita berkerjaya dan ibu muda, macam mana you mencari kekuatan dan semua inspirasi untuk teruskan perjuangan? Okey, Kak Aniza, untuk pengetahuan saya tidaklah ibu muda. Saya sudah pun angka 3 Kak Aniza di hadapan umur saya ni Kak Aniza ya. Tapi terima kasih lah Kak Aniza. Kalau saya kat luar pun orang masih lagi saya berumur 22 tahun. Macam gitulah. Okey. Saya rasa macam tu lah okey. Saya dah agak dah suara-suara yang macam kata saya macam tu memang akan berbunyi. Tahu ni anak saya pun dah berbunyi dah ni. Ta. Okey. Menjawab kepada soalan Kak Aniza tu kan. Sebenarnya yang sekarang ini circle saya sekarang ni yang menjadikan saya inspirasi adalah keluarga saya. Keluarga bukan maksudnya mak ayah, adik-beradik itu bukan lagi menjadi utama inspirasi utama, bukan maksud saya macam tu. Tetapi apabila kita sudah membina satu keluarga yang baru, which mean diri kita sendiri ni, kita dah ada suami, kita dah ada anak, itu adalah inspirasi untuk saya sebenarnya sekarang ni, untuk saya memulakan satu langkah ataupun bila saya rasa macam ada rasa down, ada rasa perkara-perkara yang tak best berlaku ni, apa saja yang menguatkan, apa saja yang memberikan saya ni termotivasi kembali adalah anak dan suami sekarang ini. Sebab bagi saya mereka adalah segala-galanya, sebab mereka adalah dunia ni. Kita dah mula membina keluarga kita sendiri. Kita dah ada keluarga kita sendiri yang kita memang perlukan utamanya diri kita ni. Dengar tak? Saya cakap sebab macam dengar ni anak saya punya ayah. Kan? Saya rasa inspirasi utamanya sekarang dan sumber kekuatannya adalah keluarga, anak dan suami. Kemudian memang juga tidak nafikan juga keluarga, mak, adik-beradik, family mertua, ipar dua tu memang ya. Tetapi support system yang paling utama untuk menguatkan, memotivasikan, memajukan dan merasakan macam kita ni, okey, kalau kita down, kita rasa kita macam tak best satu hari tu, sebenarnya kita sudah melalaikan tanggungjawab kita ni sebab kita ada lagi orang lain yang kita perlu utamakan. Sebenarnya dalam tahap yang begini, umur yang begini, saya pernah ceritalah juga dengan Alang. Di tahap umur yang begini saya rasa perlu ada sesuatu macam benda yang sangat menstabilizekan diri sendiri ni. Personally-nya pada saya lah, pada you sendiri. Supaya kita ni apa saja yang kita buat ni memang fokusnya, khasnya adalah untuk keluarga sendiri. Macam tu. Ya. Dudu. Sorry anak saya dia sangat macam ayah dia ada tapi dia macam dengki tu rasa dengan mami dia sebenarnya. Okey. Zul Firdaus Abu Hassan tu dia kata betul Yus. Tu Abang Rejab. Ya betul. Saya pun sokong sebab kita jangan rasa kita je yang macam Abang Rejab kata tu, kita jangan rasa kita je yang macam susah. Kita jangan rasa macam kita je yang macam terkesan dengan benda-benda yang sekarang. Contoh macam COVID kan, susah kerja lah, ada orang dah terbuang kerja lah, apa benda bisnes tak berapa nak maju lah. Kita je rasa kita ni terkesan. Padahal sebenarnya lagi ramai orang yang terkesan. So saya rasa melihat kejayaan orang, kekayaan orang ataupun apa saja yang positif pada orang tu adalah pemangkin untuk kita pun menjadi inspirasi ataupun menjadi kita start lah kita punya langkah pertama tu untuk kita pun kena berjaya macam orang lain juga. Tak boleh ditakut yang lama saja macam tu. Okay. Kita bagi tepukan kepada Gabrina. Ni dia. Okay. Kak Ina. Hai Ina.
Ina kerut-kerut dahi lagi. Ina. Kak Ina tekan apa? Kak Ina tekan apa? Kejap. Okey, Ina, okey. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Kau tengah start slide lah. Tak, Okey. bukan. Aina. Masalahnya tak dengar pun Yus cakap apa sebenarnya. Macam tak dengar suara orang lain. Okey. Okey, Dengar tak tak? apa Sekarang Kak kau dengar Yani. tak? Tak apa Kak Ah. Sekarang Kak Ina dengar tak? Sekarang dengar ke tak? Okey, sekarang dengar. Korang dengar dengar aku tak? Dengar. Jelas, jelas, clear. Dengar. Ya Allah. Loud Tu and Kak clear. Aniza pun dah. Okey. Kita ada rakan yang baru tu. Abang Taro, Muhammad Syahrul Nizam. Yes. Ya. Oh, taruh. Hai, Hai Abang Taro. Okey. Ala Ultraman. rasa bila Ina dah masuk, sebab Ina tak masuk minggu lepas, jadi mungkin Ina boleh perkenalkan diri Ina kot kepada semua. Betul. Macam Kak Ina kita memperkenalkan dapat, diri. Kita dapat kenalkan diri. Dan sekarang ni turn Ina lah untuk kenalkan Lepas diri. tu buat helikopter Artis K-pop ke apa ke. Buat helikopter. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Kak Lang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenapa saya begitu gelap di dalam skrin ni? Saya tak tahu macam mana nak tak tahu nak cari angle kat mana. Tapi itulah kenapa? Itulah dah macam bedak ni makin gelap. Kena beli studio Jawab light. ni total lah. Sila beli light Itulah, je Kak tak Ina. tahu nak Studio light. Ataupun tak light. tahu Yang tu macam macam mana nak nampak cerahkan sikit. muka. Okey. Yang tu macam nampak okey. sikit. Okay dah. Okey. Okey, sila. Sebab yelah mungkin sebenarnya makin gelap kan. Okey, kepada semua yang tengah tengok live dan juga kawan-kawan lain tu, sebenarnya nervous dah lah lambat. Masalah internet apa semua, minta maaf. Cuma nak cakap saya salah seorang member dalam Inspire. Nama saya Zurina binti Saifuddin. Biasa dia orang panggil Ina. Jadi tak tahu nak cakap perkenalan saya dengan kawan-kawan Inspire lain macam memang dalam Yayasan Salam lah. Jadi saya bertemu mereka semua pada tahun 2005, ada yang 2005, ada 2007. Dan alhamdulillah sampai sekarang lah orang kata apa persahabatan Ni lah orang tu yang suka sangat sampai- bully aku ni. Basuh lah dekat kedai Cina lah dengan si Fahid. Aku lagi ingat apa mati ni orang ni. daripada Yus lower 6 sampai dia dah ada anak seorang dah, masih bersama alhamdulillah. Dan juga dengan Salam macam-macam program lah dah buat. Rasanya itu dulu kot. Dia sebenarnya dia macam tak tahu ni live ni semua orang tengok ke, macam malu pula. Over to you lah Kak Lang. Ina sampai Korea tengok Ina. Korea pun tengok nah. Korea tengok alamak Korea background tak tengok. cantik Kalau lah nak kejap. Korea tengok, masuk dalam grup Korea. Dia tengok Ina. Okey Ina. Nak ikutkan kalau kepada sesiapa yang tak Sebab kenal Ina, saya dia adalah saya tak berapa dengar sebenarnya, putus-putus. Okey. Tak apa, tapi silaturahim kita start panjangan. Sabar. Bak kata Ita lah, walaupun terputus-putus, silaturahim kita tidak terputus-putus. Tu. Si Rejab cakap, Lee Min Ho is watching. Siapalah Lee Min Ho tu kan. Okey. Okey. Sekarang mungkin bagi Ina mendapatkan rentak nafas dia sebelum dia mulakan topik yang kita dah set pada malam ni. Rasa nak jumpa Faid Kejap. lah. Kak Lang, saya dah tak dengar dah sebenarnya, suara dah putus-putus. Pakai apa? Pakai Internet Kak Ina tu slow dia kata tadi. ya ke? Okey, kita ada Abu Ihsan juga, Abang Irfan. Hai, Assalamualaikum. Okey, kita jumpa siapa? Abang Faid. Irfan. Bukan Irfan, Irfan. F1, ya. Okey. F1. Hai Mas Faid.
Faid. Ya. Faid boleh Dah. share. Saja Share. pula tu buat-buat tak dengar. Okay lah, tengah leka sikit. Buat Okay, belanjaan. Okey. tu panjang sikit lah. Saya tak ada nak share semalam, dah share sikit kot. Cuma bila dah bagi topik ni, bilik-bilik buku. Jumpalah buku tahun 2008 ni. The Most Powerful Tool. Beli tahun, nampak tak? Nampak. Tahun 2000, Nampak. tahun 2008 beli. Okay, saya kalau nak cakap saya ada idola ataupun kata ikon yang saya terinspirasi tu banyak, tapi kadang-kadang bila lately ni dia tak jadi terinspirasi. So kadang-kadang kalau kita terikut macam ikon-ikon ni, takut nanti jelah manusia sentiasa berubah. Orang sentiasa berubah. Dulu mungkin kita jadi ikon, tapi sekarang dia tak jadi ikon. Kan? So agak susah lah untuk saya nak terangkan siapa saya punya kata ikon. Cuma bila saya terinspirasi tu, saya banyak beli buku yang self-help yang untuk saya motivate diri saya sendiri lah. Macam saya cakap lah, bila saya down, saya tak ada siapa yang saya boleh up. Mana diri saya kena up diri. Okay, saya nak share buku ni oleh Azizi Ali. Dia letakkan 8 langkah untuk ke syurga. Maksudnya dalam bahasa ni lah, maksudnya 8 langkah ke syurga. Saya just brief a point dia. Okay, yang pertama ialah be unreasonable. Maksudnya dia letakkan supaya kita buat sesuatu tu biar kata something yang kita letak satu goal setting kita tu dengan cara yang gila-gila lah. Maksudnya jangan biasa-biasa, buat something yang ada wow factor dia. Itu satu. So macam saya cakap lah, kat belakang saya ni lah salah satu saya punya daripada 2008 sampai sekarang saya pakai. Dan setiap 5 tahun saya akan review. Setiap saya punya planning, saya punya chart saya ni ataupun saya punya orang panggil apa ni? Belakang ni? Vision board. Vision board. Bukan ke semalam kata vision board. My God. Okay, ni tanda tua. Okay, bye. Dah 39 dah. Nak masuk 4. Okay, di vision board saya setiap 5 tahun saya buat. So habis je 5 tahun saya buat baru. Maksudnya plan saya, masa panjang saya 5 tahun. So kat situ saya letak supaya saya boleh capai apa yang saya nak. Okay, yang kedua, buku ni pun cakap tulis, dia suruh tulis. Tulis dan tulis. So, saya pun tulis. Maksudnya setiap benda yang kita buat ataupun yang kita nak, kita mesti tulis. Itu sebabnya kadang-kadang pergi mana-mana pun saya akan ada saya punya laptop, saya ada saya punya nota kecil saya ada buku saya sendiri. Ni buku saya, nota saya ni. Macam si Ita jugalah, tapi Ita melukis. Saya tak melukis, saya menulis. So even dalam saya punya nota yang kecil ni pun, saya ada letak macam contoh. Saya letak, imagine your PhD convocation on 2023. Ini saya bawa. Kat situ salah satu yang benda-benda yang buat saya kata, saya punya kita nak inspire diri sendirilah. Itu satu. Memang saya bawa every day. Lepas tu, yang ketiga dia cakap, tulis apa yang kita nak dan bila. Macam saya tulis juga lah sini. Kan macam saya cakap tadi. Dalam buku ni, kitab ni, kan. Bila. So kat sini pun saya share lah. Saya ingat sikit kot. Bila. So saya tulis kat sini. Tahun 2023 dan saya sign kat bawah ni. Saya sign bawah ni kan. Ni saya sign. Sign ni pun saya buat chop pakai batu mama. Kan. Ni saya ambil, saya pergi China tu saya beli. Okey, yang ketiga. Okey, kita ada seorang peminat Abang Faiz ni, Syami Iman. Saya pun tulis, semua tampal kat dinding, penuh dah rumah. Okey, bye-bye. Sila uruskan. Aduh, habislah aku. Okey, baik. Nampak peminat setia tu. Itu dia tulis specialist lah. Okey, right. Okay, lepas tu dia tulis apa yang in return. So kalau in return macam contoh, kita tak boleh lari. Orang cakap duit tidak memberi tidak memberi segalanya.
Tapi dengan duit kita boleh beli segalanya. Apa kita boleh dapat segalanya kan? Sekarang. Tapi saya tak letakkanlah benda tu something yang priority dalam hidup saya. Cuma macam saya kata semalam lah, minggu lepas, kadang-kadang kita buat baik untuk dapat benda yang baik lah. Itu. Okay, yang keempatnya lah kita kena sign it lah. Maksudnya sign it, maksudnya kita tantangan macam cakap tadi, saya punya tantangan kat sini. Okay. Lepas tu kita kena display lah. Display macam ni lah. Tu yang Syami Iman kata dia kena nampak hari-hari kan. Dia kata menyampah. Tapi kat sini lah itu saya punya vision board. Kat sini dia tulis dia baca hari-hari. Dia tahulah apa yang saya nak buat. Kalau saya tidur tegak tu tahulah. Benda tu saya tengah kata berusaha ke arah situ. Lepas tu dia kata yang ketujuh ialah baca hari-hari. Memanglah tempat duduk saya ni, rumah saya ni tak besar, rumah flat je. Kan, 600 meter square. Square feet. Rumah di BKL kan, kita duduk di sini. So tiap-tiap hari baca, kat sini lah tempat saya tidur, kat sini tempat saya buat kerja, kat sini lah tempat segala-gala saya buat lah kat sini. Lepas tu tell the world. So sekarang ni saya rasa saya tengah memberitahu pada semua orang agar saya dapat completekan ataupun saya punya convocation pada tahun 2023. So by hook by crook saya kena buat. Kalau tak saya malu. Betul tak? Maksudnya saya dah beritahu dah semua orang. Saya dah beritahu Alang, saya dah beritahu you, saya dah beritahu Yani, saya dah beritahu Rita dan semua yang tengok kat Facebook kan. Saya dah beritahu. So dia macam manusia ni kan, kalau kita simpan, kalau kita buat salah, kita rasa macam biasa je. Tapi kalau kita bagi tahu orang yang kita nak capai sesuatu dan bila kita tak capai, kita rasa ada macam perasaan segan-segan ataupun malu-malu. So untuk hilang perasaan tu, kita kena buat lah, kita kena lakukan. Itu sebabnya itu cara-cara saya untuk saya inspire diri saya untuk buat sesuatu tu ada wow factor je. Walaupun saya ada kita ikutkan kita punya umur pun ada 63 tahun lah kalau ikutkan umat Nabi Muhammad 63. So kalau ikutkan dalam 20 ni kita ada 24 tahun je. Kalau ikutkan saya kata kalau umur panjang dapatlah 24 tahun, kalau tak umur panjang tak tahulah. Kat situ saya ada tempoh yang tu untuk saya buat dan dengan cara itulah saya inspire diri saya. Kat situ pun lepas tu saya selalu juga share kat Facebook saya, sharing berkaitan dengan saya ajak dia orang juga untuk sama-sama dengan saya. Saya tak naklah saya pergi seorang ataupun berjaya seorang. Dalam dunia saya sekarang ni saya tak ada orang cakap saya ni dah berjaya. Daripada saya tak ada istilah berjaya yang ada dalam diri saya sekarang ni. Saya masih mencari kejayaan tu lagi. Itu setakat itulah lah. Saya just setakat saya mula-mula idea tu tak ada. Tapi bila belik-belik buku kat library tu ada, jumpalah buku yang simple ni untuk saya ceritakanlah 8 langkah. 8 langkah yang untuk saya buat dan daripada 2008 sampai sekarang lah benda tu saya amalkan. InsyaAllah, Alhamdulillah benda tu menjadi macam kata dia guide saya dan dia buat saya terinspirasi dan untuk buat saya teruskan untuk apa yang saya nak buat. Serah balik Alang. Syami Iman ni ada dengan Papa Iman apa saya pun tulis semua tampak kat dinding penuh dah rumah. Itulah tadi tu. Bini dia. Kak Aniza, wow tidur tegak different level ni, salute. Okay, pastikan tidur tegak lagi malam ni Tu dah sakit bahu minta urut je kali. Okay, salute lah. Very macam mana yang kita point tu sampai. Bagus. Faid kan? Kalau daripada Faid kita tengok, daripada Yus tadi kita tengok, daripada Ita kita tengok, dia seperti inspirasi ni, dia pembawakan dia tu adalah pembawakan tanggungjawab. Kalau macam Ita tadi adalah tanggungjawab dia dalam nak melunaskan kerja dia. Kalau macam Faid tadi, dia letak tanggungjawab dia tu dan dia letak inspirasi dia letak dia punya vision dia tu di belakang ke dalam buku ke dekat celah mana, celah biskut agaknya. Dia letak kat semua tempat, semua nampak. Celah teh biskut dah biskut ni. Macam si jangan biskut Asyad marah. Syam agaknya. Syam agaknya dia letak dekat peti ais kan, kita dah tahu kan. Dekat periuk-periuk kan, kita dah tahu. Dia letak semua vision ni kan. Dan benda tu sebenarnya spark
energy dia. Kuatkan semangat dia. Itu yang Janganlah batuk kat mic. Tapi interesting. Kan? Boleh pula batuk kat mic. Kalau macam jangan batuk dekat mic. Nak beritahu batuk. Pakai mask. Okay, dengan macam ni kita kena buat syarat. Siapa batuk dekat mic, buat bising ke, kita ban 10 minit tak payah bercakap. Kita mute. Okay. Macam Yus tadi, kalau kita tengok, dia meletakkan sebenarnya hidup Yus adalah lingkungan kasih sayang dalam keluarganya lah. Kan, buat satu sebab kasih dan sayangkan lakinya, sayangkan anaknya. Kan, jadi dia hidup dengan itu. Walaupun tak sihat macam mana pun dia hidup juga kan. Itu macam tu. Itu adalah sumber inspirasi Yus. Okay, Ina dah masuk semula. Okay, untuk terus. Ina masuk balik. Ina dah masuk semula. Suara Kak Ina tu dengar. Ada orang kata tadi, suara Kak Ina ada orang kata dengar. Sebenarnya, jelas pun. Okay. Tak apa Ina, nanti Ina punya turn last kali. So sekarang Ina nak invite Yani. Yani. Okay, Kak Yani. Hai semua. Assalamualaikum semua. Okay, hai Ina. Ina, jangan risau Ina. Dia memang macam tu. Dia memang orang kata apa, dia memang macam tu. Apa yang kita buat, kadang benda yang baik kita nak buat, benda tu memang akan ada cabaran. Dia memang dia jenis macam tu. Dia memang akan datang. Tapi tahniah dekat Ina sebab Ina tak putus asa untuk penetrate line Sekom Sekom ke Ina? Sekom ke? Memang tahniah untuk Ina and Sekom okay. Alam pun pakai Sekom kan. Tapi bukan sebab Sekom tu, sebab orang kata apa, kadang dia memang ujian tu datang. Biasanya tak ada ujian tu. Biasa okey je boleh tengok drama Korea sampai habis kan. Tiba-tiba hari ni Allah dia nak jam juga. Itu memang perkara biasa. Sebab kalau ikut pengalaman Yani kan, kalau kita orang nak buat live, Zoom meeting ke, selalu macam tu. Sebelum tu okey je. PC semua okey je. Tiba-tiba. Tak. Bukan Aniza. Bukan kecam Sekom nak ceritanya. Sebelum tu dekat sana okey je. Kan sampai Ina boleh tengok. Orang kata apa. Ina boleh tengok apa video Korea tu habis pun kan. Tapi bila hari ni dia jadi macam tu. Dia tengok Lee Min Ho. Dia tengok apa tu. Sebab apa yang Dong share sikit lah. Sebab memang kebiasaannya bila kita nak buat sesuatu benda untuk mengorak sesuatu langkah ke hadapan lagi, maju lagi, memang benda tu akan datang. Sebab apa dia diberi kepada kita? Sebab dia nak tengok betapa kuatnya kita nak hadapi benda tu. Adakah kita nak putus asa dekat tengah jalan ataupun kita nak teruskan? Kalau kita teruskan, mungkin perjalanan selepas ni adalah smooth je. Ataupun mungkin perjalanan ni still ada cabaran-cabarannya. Tetapi semua perjalanan mesti akan ada cabaran. So tahniah untuk Ina. Sebab ini pun satu perbuatan yang sungguh memberi inspirasi. Betul tak? Betul tak? Yang rasa ini memang satu tindakan yang memberi inspirasi kepada semua. Sebab Yani bila Alam tanya dalam grup, okey korang nak cerita, kita nak macam bahagi-bahagikan. Korang boleh tolong limit Yani tak 5 minit ke 10 minit sebab Yani risau juga ni. Aku ni kau cakap hilang buat dia. Okey, saya akan buat macam ni tiba. Okey, buat macam ni okey. So macam bila Alam tanya, bila grup tanya, Yani nak share tentang apa? Yani cakap Yani nak share tentang sekecil-kecil tindakan tu sebenarnya boleh menjadi sumber inspirasi kepada orang lain. Sebenarnya Yani nak share satu cerita, tapi tiba-tiba cerita Ina ni pula yang yang rasa macam live kan, tengah berlaku live sekarang ni. Sangat orang kata bagi Yani itu sangat memberi inspirasi. Yani tak tahu kepada orang lain sebab Yani sangat Yani seorang yang sangat macam cepat
tangkap dari segi pemerhatian lah. Yang ni memang macam bila sesuatu tu ni bila orang kata lah tak ada apa pun benda tu sebenarnya kan. Benda tu tak ada apa pun. Tapi kan yang ni macam cepat sangat dapat another side of it. Macam yang ni rasa macam kenapa dia macam tu? Kenapa dia boleh macam tu Kenapa? Maksudnya kat sini kita sebenarnya kita boleh dapat inspirasi tu daripada semua orang. Kita boleh dapat inspirasi tu daripada anak kita yang kecil. Kita boleh dapat inspirasi tu daripada siapa kalau dalam kerja volunteer dulu kan banyak yang ni rasa banyak lah kawan-kawan dapat inspirasi daripada ada yang orang yang struggling nak jaga anak. Macam you cakap tadi lah kan, struggling nak jaga anak 8 orang kan dengan terpaksa nak jaga lagi, nak cari nafkah lagi, how dia orang survive, dia orang punya life, semua tu adalah memberi inspirasi. Jadi kita sebenarnya bukan belajar sahaja dari segi, kita belajar dari segi perjalanan hidup kita. Apa yang kita lalui, apa yang kita cari sepanjang perjalanan hidup kita tu, itu yang kita akan dapat. Dan itulah bila kita terinspirasi dengan suatu perkara tu, itu yang akan membina lagi diri kita. Kita akan jadi lebih baik. Dan kadang-kadang kita akan jadi lupa juga kan. Sebab kita semua ni manusia biasa kan. Kadang-kadang kita setiap hari berbuat dosa. Macam itulah kan. Setiap hari buat dosa. Tapi selagi kita rasa kita nak cari benda tu, selagi kita rasa kita ni tak cukup baik, selagi kita rasa kita ni perlu baiki diri kita, bagi yang ni, selagi itulah kita akan lihat kebaikan yang orang buat walaupun kecil, kebaikan yang orang buat walaupun benda tu orang lain tak ada rasa apa-apa, kita akan rasa dia ada sesuatu. Okay, yang ni yang sebenarnya yang ni nak share satu cerita dulu. Sebenarnya ni berlaku sebelum PKP lah dekat office. Dekat office yang ni tu ada tapak pembinaan yang sedang diorang buat MRT 3, LRT 3 tu. So, apa yang berlaku dekat office yang ni memang ada kantin, tempat staff pergi makan lah kan waktu lunch semua tu. So, masa yang ni nak pergi ke kantin tu, tiba-tiba yang ni macam tertacap pada satu dekat depan pintu masuk, bukan depan pintu masuk kantin tau, kaki 5 kantin, dia ada pintu masuk, lepas tu kaki 5 kantin. Okey, sehujung kaki 5 kantin tu tiba-tiba nampak sepasang kasut. Kasut tu memang kasut yang pekerja dekat tapak binaan tu lah. Dia buka kasut dekat depan tu dan dia masuk berkaki ayam dalam kantin tu. So, yang ni rasa tindakan dia tu sangat kecil sebenarnya. Tetapi dia sebenarnya dah bantu ramai orang. Dia dah macam, dia sangat memikirkan, bagian ni dia sangat memikirkan kalau dia bawa kasut ni, tempat tu kotor, orang kantin tu terpaksa nak kena cuci tempat tu. Dia mungkin akan mengganggu orang yang makan dekat situ. So, tindakan dia tu kecil je sebenarnya. Buka kasut, masuk kaki ayam. Kan, kalau kita sanggup nak buka kasut masuk kaki ayam dekat dalam tu kan. Yang ni rasa yang ni pun tak terfikir nak buat macam tu. Serius, yang ni pun tak terfikir nak buat macam tu. Tetapi dia buat. So itu yang ni kata tadi, apa yang kita nampak, apa yang kita tengok, apa yang kita boleh belajar daripada orang, kita just ambil. Kita ambil dan kita bawa dekat diri kita. Kita cuba macam baiki diri kita. Benda tu baik, kita ambil lah. Walaupun benda tu sebenarnya datang daripada musuh kita ke, bukan musuh. Daripada orang yang macam kita rasa macam terganggu ke dengan dia kan. So kita cari kebaikan dia supaya kita tak rasa macam bila kita rasa kita tak suka ke orang tu, kita cari benda ni. Bila kita cari, ada sebenarnya kebaikan dia yang kita kena ikut. So lama-lama kita akan boleh accept dia. Kita akan boleh terima dia. Kita akan boleh ikut apa yang macam persamaan yang kita ada dengan dia. Mungkin kita akan pilih lah which one orang kata which one yang kita boleh ikut dan which one yang kita kena tolak tepi. Sama juga dengan diri kita kan. That's why yang rasa macam benda macam tu, orang kata benda macam tu, orang selalu macam let go je. Orang macam selalu orang kata benda tu berlaku depan kita, tapi kita macam bagusnya. Tapi sejauh mana benda tu masuk dalam hati kita ni dan kita simpan? Sejauh mana benda tu? Itu kita kena tepuk dah, dia tanya selera lah. Yang ni rasa tu je kot, yang tengok masa yang ni takut lah.
seram tengok muka. So yang ni terpaksa bercakap. So yang ni harap apa yang ni share. Sebab yang ni share cerita sebab yang ni nak orang nampak cerita tu. So hari ni yang ni share 2 cerita. Terima kasih dekat Ina lah juga. Okay, yang ni serahkan Alang balik. Dia kalau muka Alang dah keluar, masuk korang dah tamat. Okay. Sinis sangat gaya yang Kak Ita ni tau. Okay. Tapi daripada apa yang ni cakap tadi, itu dah daripada satu sudut inspirasi yang lain kan. Bukan sudut inspirasi yang lain, tapi itulah sudut inspirasinya. Sama ada orang itu adalah orang yang berjaya dan sangat hebat dan kita mengagumi dia dan kita nak ikut, nak jadi macam dia. Atau orang itu adalah orang yang kita lihat susah tapi dia ada nilai-nilai yang sangat positif. Nilai-nilai itu yang membuatkan kita terinspirasi. Nilai-nilai itu yang membuatkan kita rasa macam, oh jauhnya aku daripada dia. Jauhnya aku hebatnya. Ina ni pula dah hilang. Ina pergi mana? Ni kejap lagi. Baru nak suruh dia cakap. Tak apa, dia akan berusaha. Lari Lari Nampak dia lah. Okay, tapi sebenarnya nak ikutkan kan dalam Dah masuk balik dah. Ina dah masuk. Okay. Kak Ina on the way. Terus bagi dia. Terus bagi sebelum dia terpelanting lagi. Okay. So, terus Ina tak boleh lari Dah lama tu. Dah lama tak dengar Kak Ina cakap ni. Duk diam betul Diam. Kejap. Go, shut. Terus je ke? Saya ni keluar masuk daripada tadi. Macam mana ni? Masalahnya saya tak dengar apa yang kawan-kawan dah cakap tadi. Jadi saya tak tahu macam mana nak relate nanti. Siapa yang relate? Ini sendiri. Okey. Okey lah, terus masuklah topik. Okey. Inspirasi hari ni keluar masuk. Kejap kena tendang, saya ditendang masuk hari masuklah. Dah hari ni first time kan. Okey, kalau nak cakap tentang inspirasi okey, nak cakap pasal inspirasi tak tahulah sebab semua orang dia ada orang kata apa inspirasi masing-masing ataupun mungkin ada kadang-kadang inspirasi ni ada dekat objek, orang yang menyebabkan menjadi satu inspirasi pada diri. Tapi kalau pada saya sendiri, inspirasi saya sampai pada saya adalah mama dengan abah saya. Saya contoh macam abah saya melihat bagaimana dia melayan kedua ibu bapanya dahulu. Maksudnya arwah opa dan atuk saya. Bagaimana cara abah saya mengikut kehendak arwah opah saya, bagaimana dia mengendalikan ibunya. Jadi daripada situ saya lihat abah saya dia menjadi inspirasi pada sebab apa yang abah saya buat kepada ibu dia, saya ingin laksanakan juga kepadanya. Dan saya harap saya dapat berbuat sebagaimana abah buat kepada ibu dia. Kalau mama saya pula, di kisah hidup mama saya ni daripada kecil kalau buat novel tu orang cakap boleh buat drama kot. Tapi kisah hidup dia bagaimana dia di kehidupannya dengan ibu tiri, selepas itu dia diberikan kepada keluarga lain untuk dibela dan bagaimana kehidupan mama saya dengan keluarga barunya menjadikan satu inspirasi pada saya untuk saya menjadi lebih baik sebagai seorang anak. Dan bagaimana saya melihat mereka berbuat baik dengan orang lain. Jadi inspirasi saya adalah abang dan mama saya. Jadi saya selalu cakap saya tak boleh nak ikut bagaimana baiknya mereka kepada orang lain walaupun orang yang mereka berbuat baik itu membalas tuba balik kepada mereka. Tapi itulah inspirasi sebab selalu sangat mama saya kata kita ada Allah, kita berbuat baik, selagi kita berbuat baik, Allah akan balas yang baik dengan kita. Jadi memang inspirasi saya untuk teruskan hidup, untuk teruskan kerjaya saya sekarang ni memang
saya berpegang kepada mama dengan abah yang sentiasa memberikan saya orang kata apa, kata-kata semangat, nak macam yelah saya bersama dengan korang semua, Kak Lang apa semua, kita dulu selalu bersama kan. Weekend je, Jumaat saya je terus pergi rumah Pink. Jumaat saya je rumah Pink sampai hari Ahad. Sampailah saya dapat kerjaya yang sekarang ni menyebabkan saya jauh dengan kawan-kawan. Saya berada di satu tempat yang saya tak pernah terfikir pun saya akan berada di sini. Line internet pun masalah pula hari ni kan. Beza dengan Kak Lang yang berada di Ceras dengan saya berada di Sungai Besar ni kan. Selalunya line okey je, tengok cerita Korea laju je. Malam ni pula mungkin sebab saya nervous, line saya pun nervous juga. Jadi kalau nak berkata tentang inspirasi bagaimana membeda diri saya tu, memang saya berbalik kepada saya melihat, sebab kita selalu kan cakap kita selalu cakap kifarah. Selalunya kalau apa yang selalunya kita orang kita lah, anak-anak orang Melayu selalu bercakap bagaimana layanan kita dapat sekarang kan. Kalau kita tengok drama Melayu kan, macam tengok dia buat dekat apa orang kata buat maksudnya tinggalkan mak ayah dia di rumah orang tua-tua, adalah di mana dahulu dikatakan ibu bapa itu berbuat tidak baik pada ibu bapa mereka. Saya tidak pasti tentang kebenaran itu, tetapi apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, kebaikan-kebaikan yang dibuatkan oleh mama dan abah saya itu menyebabkan saya menjadi terinspirasi untuk berbuat baik kepada orang lain. Walaupun hakikatnya saya tak adalah sebaik mana. Saya rasa itu je kot Lang dulu. Tak apa, tu dah ada orang yang declare tu, Ina anak yang baik tu, no wonder tu. Dah ada orang declare, okey apa? Terima kasih. Amin. Terima kasih Reja. Awak pun anak yang baik. Itu dulu kot. Okey. Konsep inspirasi yang Ina ada, yang Ina pegang, yang membawa Ina sehingga sekarang adalah mak ayah lah. Dia konsep, dia sebenarnya lebih kepada kasih sayang lah. Dan itu adalah satu contoh yang sangat genuine lah, sangat tulen lah kan. Kita tengok, kita contoh. Kita tak buat, kalau macam ni kita tak buat, kita rasa bersalah kan. Mak kita buat je baik dengan orang, kita tak buat pun baik dengan orang kan. Macam kita tahu macam kerjaya Ina, banyak berjumpa dengan orang-orang yang kadang-kadang mungkin bukan satu pemikiran kan, bukan saja Ina, mungkin orang lain juga kan. Kita bekerja kadang-kadang tak sama dengan orang yang kita jumpa tu, tak sama gaya pemikiran dia, tak sama gaya tujuan hidup dia, tak sama apa yang dia nak, tak sama apa yang dia perlu, tak sama. Tapi sikap mak ayah ataupun sesiapa yang menginspirasi kita tu sebenarnya secara tak langsung yang kita tanam dalam diri kita tu, dia sebenarnya memujuk kita, kau tabahlah, kau buat je baik, tengok mak ayah kau, tengok itu, tengok A, tengok Z, tengok B, tengok C, dia okey je, dia tabah je, dia kuat je, dia boleh je harung semua benda kan. Jadi benda tu sebenarnya benda-benda yang memberi inspirasi ni juga, daripada kalau daripada sudut nilai positif, dia sebenarnya memujuk untuk kita mengikut, rentak cara, kaedah, gaya sumber inspirasi kita berbuat, begitu ya. Okey, Alah rasa kita masuk ke pusingan yang kedua. Panggil. Ita. Mak Lang. Hey. Dia nak bercakap ke? Mak Lang buat apa? Belajar tidur. Belajar tidur. Tidur tak payah belajar. Hai dia. Okay. Itu namanya iklan. Okey, itu iklan. Tidur sambil bercakap. Okey, teruskan. Ita nak cakap apa tu? Round kedua. Kita ada round kedua Okey. Kita ada round kedua Okey. Okey, round kedua. Round kedua. Nak lepas ni kena letak ni lah. Round 1, round 2, round 3. Macam boxing pula.
So kena ikutkan pada inspirasi ni lah kan. Kita ada pelbagai, kita ada kehidupan kita ada kerjaya kita ada keluarga, okay? Kita ada untuk masa depan apa semua. Apa yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat inspirasi ni, inspire ni adalah suatu benda yang berdasarkan pengalaman. Okay? Macam Ina. Memang saya pun inspirasi semua pada mak ayah sebab masa tu ayah saya bersabar dengan penyakit yang ditanggung oleh arwah mak saya masa tu. Kita tak ada lagi IJN, Institut Jantung Negara, tak ada lagi. Okay, masa tu belum ada lagi dan mak saya doktor tak boleh nak detect. Okay, memang daripada Melaka ulang-alik setiap minggu pergi ke hospital besar Kuala Lumpur, Jasin Melaka. Okay, masa tu naik bas express. Okay, tak ada kereta apa, abah ada motor je masa tu. Daripada saya tadika, mak asyik keluar masuk hospital, kena tahan ward. Lepas tu sampai saya darjah 3 barulah mak disahkan ada penyakit jantung, iaitu saluran injap dia kecil. Dan kesabaran ayah saya tu menghadapi mak saya yang sakit tu pelbagailah dengan kita orang ni adik-beradik 7 orang. Saya yang bongsu. Okey, sama juga macam Ina. Macam mana abah mengharung benda tu. Abah saya kerja kampung je. Okey, mando. Okey, tori getah apa semua. Kerja kampung. Bukannya kerja gaji-gaji besar. Okey, kerja kampung. Anak 7 orang. Sekolah lagi apa semua. Tapi itu menyebabkan inspirasi macam tu. Okey, sanggup lagi bersama dengan isteri dia. Okey, sampailah ke akhir hayat dia. So inspirasi ni bukannya berkaitan dengan kejayaan seorang. Ya, kejayaan seorang tu memang satu inspirasi yang besar untuk kita nak nobatkan, okey. Tapi kejayaan kita adalah hasil daripada siapa kita sebenarnya dalam kehidupan kita yang sebenar, yang kita naikkan semangat kita untuk menjadi inspirasi kepada orang lain pula. Okey, macam Faid. Mungkin Faid 20-23, mungkin aku awal lagi kot, insyaAllah. Okay, so itu masing-masing kita ada achievement. Bila orang tu berjaya, kita kejar juga bersama dengan Faid. Okay, kita kejar dia juga. Bukannya bila orang tu dah berjaya, macam mana aku nak downkan dia, macam mana aku nak bagi dia bersu supaya dia macam down. Okay, itu benda yang paling yang tak patut sekali lah. Okay, kita kalau nak kita bagi inspirasi, kita bersama-sama bagi inspirasi kepada masyarakat di luar tu. Okay, dia lebih, okay, kita try lagi untuk nak achieve lebih daripada dia. Tapi kena ingat, kita jangan tengok terlalu orang yang berjaya. Sebab bila kita terlalu, nanti kita jadi orang yang tidak, orang cakap bersyukur dan tak cukup lagi. Bila kita dah sampai ke tahap tu, kita tengok balik dekat orang bawah. Siapa yang patut kita tolong apa semua. Okay, kalau kita ada skill, kita tolong. Skill kita tu kita tolong orang, kita bantu orang. Okay, macam tu yang kita, macam Faid pun skill dia, macam Yani skill dia, macam Yus, Ina pun ada skill dia kejar mengejar. Sekarang saya rasa dia ada skill terbaru. Okay. Okay, dan berlari-lari dia. Ya, berlari-lari tu. Saya salute pada Ina lah. Memang dia cuba untuk nak masuk tadi, dia keluar balik, dia nak masuk lagi, dia keluar balik, dia masuk lagi, dia keluar balik. Okay, last sekali memang dia dapat lah sampai sekarang ni. Saya harap dia sampai stay sampai sekarang lah. Okay, Alang. Okay, Ida. Ita share tentang perkara tentang ialah mak ayah kan. Ini nak ikutkan dalam kita hidup teruk kita. Kan? Nak ikutkan dalam hidup kita ni, mak ayah kita ni memang alhamdulillah mak ayah kita adalah contoh terbaik untuk diri kita. Alhamdulillah. Kalau kita dalam bentuk kerja suela yang kalau kita lihat, banyak je yang kita nampak tentang mak ayah yang anak-anak dia entah ke mana kan. Ataupun anak-anak tu, kau mana mak ayah kau? So kan, macam kerja kita kalau macam contoh pengalaman kita dekat satu kawasan hotspot dekat KL. Saya sebutlah kawasan tu. Kawasan hotspot kat KL. Mana mak ayah kau? Kau nak jadi apa? Contoh. Hakikatnya
Itu keadaannya. Menyebabkan kat situ akhir sekali dia akan kembali kepada diri kita. Betapa kita perlu sangat-sangat bersyukurlah apa yang Allah kurniakan kepada kita. Mungkin apa yang Allah kurniakan kita tidak sesempurna orang lain. Yang kita lihat yang lagi banyak hebatnya, yang lagi bagus, yang lagi kaya, yang lagi senang, yang lagi besar rumah dia. Kan? Tetapi kalau kita lihat pada orang-orang yang berada yang tidak ada apa-apa langsung, yang tak punya segala-galanya, yang entah mana pergi mak ayah dia. Dia seorang-seorang macam ada satu kes, seorang adik kecil lagi, umur 2 tahun, setahun, umur 2 tahun, 3 tahun, mak ayah masuk penjara kerana jenayah, dijaga oleh masuk hospital, masuk ke pusat kebajikan masyarakat. Dan kita lihat perkembangan dia tu, mak ayah keluar masuk penjara. Ada sekali tu terjumpa budak tu dekat tempat pembuangan sampah. Bila kita lihat perkara-perkara itu, benda tu kita rasa wow, kita sebenarnya di keliling kita ni sebenarnya bukan mak ayah kita adalah yang terbaik. Mak ayah kita adalah terbaik. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang didepani oleh insan-insan yang lain. Tapi apapun, ia juga telah memberi juga sumber inspirasi kepada kita. Betapa kita perlu menghargai apa yang kita ada. Betapa kita perlu mensyukuri apa yang kita ada. Okey, bab syukur nanti kita akan story lain pada hari Selasa dan pada hari Isnin. Ya. Okey, Alan rasa mungkin Alan nak pass pada Yus. Ada point juga. Okey, Yus. Ada point juga berkaitan dengan ada point juga baru dapat point tadi tengah Alang bercakap tadi. Cara apa kita nak gangguan pula bunyi Upin ni. Apabila kita bercakap berkaitan dengan inspirasi, ianya lebih kepada relate kepada diri kita dan juga kejayaan yang kita nak capai dalam hidup kita, dalam diri kita secara individunya, dan untuk kita berjaya melihat kepada satu contoh tu, melihat kepada model ataupun apa saja yang kita rasa inspirasi untuk membuatkan kita berjaya. Okey. Dan macam mana pula dengan cara untuk bukan cara lah, macam mana pula untuk kita ni mengekalkan kita punya tahap momentum diri kita ni berada dalam tahap yang sama je, ataupun mungkin dia tidak pada tahap yang sama tetapi kita masih lagi tidak tersasar daripada landasan yang kita dah buat tadi tu, daripada vision hidup tadi tu. Contoh macam Abang Faik cakap tadi, dia dah ada mission board dia. Kalau tersasar daripada vision board dia tu, dia akan tidur tegak dekat depan dia tu sampailah dia dapat balik semula track jalan dia tadi tu kan, jalan yang lurus untuk dia mencapai mission board dia tadi tu, mission dia tadi. Jalan yang lurus, cari baik jalan yang lurus tu sebab dah bengkok-bengkok kan, ada pula sesat jalan lah bagai semua tadi kan. Nenek, okey. Sorry anak tengah tengok Upin, dia nampak nenek, dia cakap nenek dia. Okey, bagi saya untuk apa yang saya nak share di sini adalah untuk kita mengekalkan tahap inspirasi dan juga momentum kekuatan tadi tu untuk menjadikan kita ni istiqamah istiqamah dalam setiap tindakan. Cara gaya kita ni sama untuk kita ni berjaya adalah apabila kita merasa down, apabila kita merasa letih, apabila kita merasa tak sanggup dah nak menghadapi dugaan untuk mencapai kejayaan ni, sebab kita tahu orang yang nak berjaya memang akan melalui liku-liku hidup yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Kan?
Jadinya kita tanya diri kita balik semula, kenapa kita memulakan benda tu? Kenapa kita start benda tu? Kenapa kita nak buat benda tu? Kalau kita boleh menjawab persoalan tu balik semula pada diri kita, kita akan dapat balik semula jalan yang kita dah tercicir tadi tu. Sebab kalau kita tak start, kalau kita tidak bertanya balik semula pada diri, kita akan rasa benda tu adalah satu sia-sia saja. Usaha, kita pergi kelas sini, kita pergi belajar sini, kita pergi berguru kat sini, kita pergi cari mentor sana sini, kita pergi membaca buku inspirasi bagai-bagai. Lepas tu kita stop. Kita rasa kita down, kita rasa kita macam dah give up, kita terus stop. Tanpa kita pause diri kita ni, tanpa kita bermuhasabah diri kita ni, kita tanya, kenapa kita mula benda tu? Kenapa kita memulakan bisnes ni? Untuk apa sebenarnya kita memulakan bisnes? Satu-satu bisnes ni. Contoh, untuk apa kita melanjutkan pelajaran? Kenapa kita stop? Kenapa kita perlu rasa down kalau kita rasa benda tu sangat sukar? Sedangkan saya percaya sebab saya percaya seseorang yang memulakan sesuatu perkara tu, dia dah tahu dah liku-liku yang dia sebenarnya nak hadapi sebenarnya. Dia dah picture benda tu dalam minda dia. Lagi-lagi pula macam lagi-lagi pula bila kita fikir macam kita contoh kita ada kerjaya, kita nak buat bisnes, kita nak belajar. Dalam masa yang sama, kita ada anak, kita ada suami. Ni semua benda ni berderet ni tanggungjawab kita yang kita nak kelansaikan ni. Once you down, once you stop, tak nak dah tengok balik apa semua benda yang kita dah buat mula-mula tu, kita stop dekat situ, sebenarnya itu hanya adalah perkara yang sia-sia je yang kita dah mula tu. Sebab kenapa kita nak stop? Mesti ada satu spark yang di mana kita nak mulakan tu dan kita mesti mengakhirinya dengan satu benda kejayaan yang memuaskan hati kita, yang akan dapat manfaatnya pada keluarga, of course manfaatnya pada diri sendiri, dan juga manfaat mungkin kita bagi nanti pada orang-orang keliling kita. Tak kisahlah dalam dunia volunteer ke, kita start buat kerja volunteer ni, kita buat sehabis baik sebab kita tahu impact dia tu nanti hanya pada orang yang terima kebaikan kita ataupun terima kebaikan kawan-kawan kita yang kita dah mulakan tadi tu. So bagi saya dekat sini, once you down, tanya pada diri sendiri kenapa kita down, kenapa kita start, dan perkara pertama yang kita nak mulakan itu adalah spirit dan semangat yang genuine, yang sangat tulen, yang menyebabkan kita nak memulakan satu perkara tu. So tak patut kita stop dekat situ dan tak patut kita rasa menyesal sebab kita cari circle dan support system kita yang baik untuk support kita punya psikologi, mental dan fizikal kita lah, untuk kita terus macam berbalik pada track kita jalan yang lurus tadi tu. Okay, itu aja lang. Okay Yus. Itu sharing Yus last. Yus banyak menyentuh tentang kita buat sesuatu tu, dia adalah, boleh dikatakan dia adalah guide kita untuk kita menjalani kehidupan ni kan. Dia akan guide apa saja yang inspirasi kita tu, dia akan guide kita. Okay, Alang rasa Faid ada anything nak share? Faid? Okay, tak adalah banyak. Dengar. Okay. Dengar. Hello. Okay. Dengar. Okay, jelas Jelas. Okay, sambung sikit lah kot Kang nanti kan tak sambungan diam ni kan, susah pula Okay, pada saya inspirasi tu adalah gerak. Bila kata kita berinspirasi, kita akan bergerak. Tapi terlalu lama kita bergerak, kadang-kadang kita macam Yus cakap tadi lah, kita kena ada rehat sekejap ataupun kita kena stop kejap. Kan? Macam Alang sebut awal-awal tadi, dia terangkan apa maksud inspire tadi, Inspire. Maksud inspirare. Maksudnya bernafas ataupun breath
Kan? Maksudnya kita tarik nafas, kita lepas nafas. Untuk kita lepaskan kita punya lelah kan. Itu yang maksudnya related lah. Maksudnya bila kita berjalan, bila kita penat, kan kadang-kadang benda ni tak semesti perjalanan kita ni smooth. Kadang-kadang ada benda yang akan stop kita, akan yang cuba tendang kita, cuba sepak kita, cuba pejak kita. Tapi kadang-kadang kita tak perlu nak marah orang tu. Macam saya pernah cakap dengan kawan saya, bila orang campakkan tahi kat kita campak balik bunga kat dia. Jangan baling tahi. Bila dia campak balik lagi, dia campak bunga. Nanti lama-lama kita akan dapat bunga. Ya, betul, itu je. betul. Itu yang saya cakap lah sebab politik jabat memang ada, politik kat kawasan mana pun kita ada. Cuma sekarang benda macam tu kita cuba dapatkan something yang positif. Okay, macam contoh, kita kadang-kadang kita stres tau banyak benda. Cuba kita kena transfer energi stres kita ni pada benda yang berbaloi. Kan? Kita marah bos kita geram dengan kawan-kawan kita, daripada kita bengang kat dia orang ataupun tension kat dia orang, baik kita transfer kita punya stres bengang kita tu pada benda baloi. Macam saya selalu akan cakap kalau ada benda-benda yang stres tempat kerja, saya akan cakap sorry ni kita saya akan cakap bodoh lah, persetankan lah. Macam tu, sorry saya cakap macam tu. Saya akan cakap macam tu. Baik aku buat benda yang aku lebih datangkan manfaat pada aku. Contoh, baik aku pergi buat research, aku study kan, tengah belajar kan. Sebab selalu saya ada satu quote, saya tak ingat siapa sama Imam Syafi'i ke apa yang dikatakan, macam bila kita penat belajar ataupun kita tak tahan untuk belajar, maka kita akan tanggung dia punya perit kebodohan yang akan datang. Saya tak tahu siapa punya quote, tapi daripada imam yang itulah, saya tak ingat. Maksudnya kalau kita rasa macam lelah, penat kan, lepas tu kita akan tanggung lah. Kalau kita tak nak sanggup susah payah sekarang ni, kita akan tanggung benda tu pada masa yang akan datang. Susahnya akan datang. So kalau kita nak senang akan datang, kita kena susahkan diri kita. Macam contoh sekarang ni lah, kalau kita nak senang di akhirat, kita kena susah-susah di dunia ni dengan amal ibadat kita. Itu je yang saya nampak lah. Lepas tu pula saya ingat lagi masa arwah atuk saya, atuk Sani saya panggil atuk botak. Dia pernah suruh saya tulis satu kertas kajang. Dulu kertas kajang tau. Kertas kajang. Dia tak panggil saya Faiz, dia panggil saya Faiz. Faiz, kamu tulis satu perkataan penuh dengan satu kertas kajang tu, satu je, satu perkataan, satu word saja, ingat. Maksudnya tulis ingat tu, baris tu boleh tulis ingat. Dia bagi tu je. Sampai hari ni saya ingat benda tu. Makna nak buat sesuatu kau kena ingat. Nak melakukan sesuatu kau kena ingat. Nak bertindak sesuatu kau kena ingat. Kadang-kadang ada juga terlepas, tapi dia tidaklah sampai ke jauh sangat. Tapi bila kita dengar balik, kita ingat. Maksudnya bila buat sesuatu benda pun kita kasi ingat. Janganlah pula kita terlajak sesuatu pun kita ingat. Maksudnya kita sempat, macam tadi kita kata kita ada tempat untuk terrehat atau kita take break sekejap. Aku dah tersentak, aku dah tersalah. Macam you sebut kan, dia tu balik ke jalan yang lurus balik kan. Macam tu, maksudnya kalau kita rasa macam penat apa semua, kita cuba. Sebab kadang-kadang kan bila sebut macam kita nak kejar sesuatu, kita dah set benda-benda, tapi kita nak kejar, kadang-kadang kita tak terkejar. Tu kita rehat kejap, tapi jangan stop. Maksudnya kita rehat sekejap, jangan stop terus, tarik nafas. Dia related dengan perkataan inspire tadi, tarik nafas, lepas, baru kita jalan balik untuk kita gerak. Itu je lah Lang. Dah pukul 10:30. Alang, Faiz, biasanya kalau orang cakap, kalau orang baik tahi, kita bagi bunga, bagi dengan pasu dia sekali. Ya betul. Tapi pasu tu berat. Adalah pasu. Bagi beban tu sekali. Okey. Dia ada aiskrim pasu bunga bagi pasu bunga sekali baru dia tahu rasa. Maksudnya kita tak perlu baling bunga, kita baling pasu bunga kat dia. Jangan buat kan? Ya dengar jangan buat. Live ni live. Jangan buat. Kalau nak bagi dia pasu bunga, bagi dengan lemah lembut. Okey? Okey semua. Macam yang Faiz cakap tadi, quote itu adalah quote Imam Syafi'i. Faiz,
Quote yes. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan. Kan? Okey. So, yang ni? Okey, kita boleh stand lagi ke ni? Orang yang dengar kita ni boleh stand lagi tak ni? Korang dah rasa macam orang yang dengar kita ni dah pergi masak lah. dah pergi masak. Dah pergi masak Maggi, okey. Tapi Masak sebenarnya, Maggi, okey. Alam pelik dengan Nina. Nina dia macam tak bergerak-gerak. Oh, tak apa kalau dia dengar, Ya. it's okay. Nampak gigi dia bergerak. Saya tak berapa dengar Saya sebenarnya tak berapa dengar pun kawan-kawan cakap apa. Tapi saya cuba berada Faham terus di dalam Good Ina, live good. ni Nampak tak? sampai Tak apa Kak Ina sebab kita sangat dicampak jelas suara balik Kak kalau Ina. Kita sangat jelas. Okey, Ina. Tapi memang Orang- Tak apa. Dengar tu, dengar. suara kawan-kawan tu kejap dengar, kejap tak. Kejap bunyi. Okey, Ina sebenarnya. Tapi suara nak Kak share Ina sangat sikit. jelas. Okey tu nanti. Ya nak share sikit lah kan. Yaya ni belajar. Orang yang berjaya ni adalah orang yang dia tahu mulakan, dia buat yang terbaik, yang dia buat sampai habis. So Ina, walaupun Ina tak dengar tapi Ina stay sampai habis, Ina adalah yang terbaik dan Ina akan boleh berjaya. InsyaAllah. Itu yang Yani InsyaAllah, belajar lah. amin. Terima kasih. InsyaAllah. So Yani rasa banyak pun yang dah share kan. Duduk dah atas share ni, duduk atas ni. tentang Duduk atas macam ni. yang Yani cakap tadi tu. Yang Atas cakap ni. tadi tu Lenguh, adalah lenguh, apa okey. yang Yus cakap Tulang, tadi. ya tulang kaki, Maksudnya tulang, dekat tulang. sini, kalau yang viewer kita dekat sini hari ni kan. Waalaikumsalam Linda. Linda selalu tengok kita punya live. Terima kasih Linda. Okey. Hai Linda. So apa yang Yani cakap Waalaikumsalam. tadi semuanya yang macam Yus dah cakap pendeknya, apa yang korang buat, apa yang korang kalau korang nak sesuatu benda tu, korang dah mulakan benda tu, korang kena buat yang terbaik yang korang boleh buat dan korang kena buat sampai habis. Susah macam mana, jatuh macam mana, bangkit dan fight benda tu. Sebab itu yang korang nak. Apa yang Faiz share, yang dia buat vision board semua tu adalah benda yang untuk mengingatkan dia tentang apa yang dia mahukan, apa yang dia impikan. So benda-benda tu adalah benda yang macam boleh memberi inspirasi kepada diri kita sendiri. Itu yang ni rasa memang macam banyak yang ni belajar hari ni. Banyak yang tindakan kawan-kawan yang sangat memberi inspirasi. Tapi yang ni nak share satulah kalau ada masa lagi sikit lah. Kadang-kadang benda yang berlaku pada kita, kadang-kadang benda yang tak, orang kata tak bagus yang berlaku pada kita pun sebenarnya adalah benda yang kita boleh tune benda tu untuk jadi satu inspirasi. Contoh yang ni share lah satu story. Yang ni suka share story. So yang ni risau juga kan masa. Okay, yang ni ada macam dululah beberapa tahun yang dulu ada staff yang ni dia macam sangat down. Bila korang pun tahu kan bila hujung tahun ataupun awal tahun kita akan buat sasaran kerja. So penilaian orang pada kita tak boleh nak agak penilaian orang pada kita. Ada orang nilai kita kita bagus, ada orang nilai kita tak cukup bagus. So sebenarnya kita perlukan orang yang cakap kita tak cukup bagus tu sebenarnya untuk kita tahu apa kelemahan diri kita. So apa yang berlaku adalah bila dia rasa dia dah buat cukup bagus tetapi apa yang dia dapat, penilaian yang dia dapat tu tak cukup memuaskan hati dia, dia jadi down dan down. Sebenarnya kita tak boleh macam tu. Kita kena benda ni pun pernah lah juga berlaku pada Yani. Tapi Yani fikir macam ni, once kalau you rasa benda tu akan mengganggu you kan, you akan membuktikan kepada orang bahawa apa yang dinilai pada you tu adalah benda yang betul. So apa yang you kena buat sepatutnya, apa yang korang kena buat sepatutnya, kalau orang tu dah nilai kita macam tu, kita kena terima. Kita kena terima benda tu. Sebab ada orang yang ada orang yang
kita kena terima setiap penilaian orang. Ada orang yang suka kita, dia akan cakap kita bagus. Ada orang yang tak suka kita, dia akan cakap kita tak bagus. So yang tak bagus tu kita ambil untuk kita betulkan apa benda kan yang, jadi kita kena ambil benda tu. Bila kita down, bila kita rasa macam, yang ni cakap dengan dia orang yang kata, kau kena buktikan apa yang orang nilai kau sekarang ni adalah benda yang tak betul. Kau kena buktikan benda tu. So kau kena buat lagi bagus. Maksudnya kena buat lagi bagus. Ya Allah, budak ni menguji. Ini adalah cabaran aku ya Ina. Nampak tak? So, dia banyak cabaran. Okay, dah nak berjaya ni banyak cabaran. Okay. So, Jangan marah, jangan marah tengah live ni. Tak marah. Tak marah, sayang. Jangan dia tengok ni, astagfirullahaladzim dia ni. Okay, so yang ni maksudnya bagian ni, kalau kita terus rasa down, kita akan jadi terus teruk. Kita akan jadi lagi teruk daripada tu. So why not kita twist benda tu, ambil sebagai satu benda positif untuk tolak diri kita dan buktikan, jadikan benda tu sebagai satu inspirasi kita untuk letak diri kita lagi baik setiap hari. Itu je lah. Saya serahkan Alam balik. Okey yang ni, isi yang ni tadi adalah masing-masing ada hidup kita ni tidaklah berdepan dengan semuanya positif. Hidup kita ni Kena fight. kadang-kadangnya akan berdepan, kadang-kadangnya akan Beradab. berdepan dengan perkara yang negatif. Kadang-kadang dalam hidup kita rasa lebih banyak negatif daripada positif. Dan Betul. alhamdulillah dan bagus kalau kita lebih banyak positif daripada negatif. Kan? Tapi apa-apa pun macam yang ni cakap bahawa semua perkara yang berlaku dia boleh tune. Kan? Dia boleh tune. Jadi benda tu menjadi positif kepada diri kita. Dah. Baik, insya-Allah Dah pindah. mungkin perit, mungkin susah, mungkin kita rasa macam sakit hati, mungkin sakit dalam hati kita tu. Tapi kalau kita ambil benda tu sebagai positif, dia akan bentuk diri kita, dia akan bentuk nilai dalam diri kita sebagai sesuatu yang positif. Dan benda tu sebenarnya kalau kita latih, lama kelamaan itu akan jadi diri kita. Itulah akan jadi diri kita. Tapi kalau kita tak konsisten, dia tak akan jadi. Dan kita mudah sangat terabsorb dengan benda-benda yang negatif. Dapat absorb benda negatif, kita melompat. Absorb benda negatif, kita terlompat. Kan? Jadi benda tu macam, tapi tak apalah, kita belajarlah. Hidup ni kita belajar dengan dalam pelbagai segi. Ya? Okey, Alan serah pada Ina. Bas, Ina. Ina pergi mana? Saya ke? Sebab Tidur. sebab Alang tadi sebab tadi dekat Ina Alang tu cakap dia keras. Maksudnya pos macam Ina patung. Dia keras. Kemain. Dia yang Ina boleh keras. Kemain Aniza. Ina boleh teruskan Ina. Teruskan. Okey. Tadi rasanya antara semua kawan-kawan dengan Yani lah kot. Saya clear dengar. Daripada macam Yani cakap tadi, saya dan juga ada tadilah sebelum Kak Lang menjadi patung tadi, ada Kak Lang kata yang negatif ni kadang-kadang mudah kita nak absorb kan. Kadang-kadang dalam 10 kebaikan kita dah buat, tiba-tiba ada satu perkara negatif, yang satu negatif itulah yang kita akan ingat dan yang duk kita orang kata ulang yang menyebabkan kita boleh jadi down, boleh menjadikan kita rasa elok. Dah ada 10 perkara positif tapi sebabkan satu perkara negatif tu saja, kritikan kepada diri kita menyebabkan kita jadi tak seronok. Kita asyik fikirkan satu perkara yang negatif tu sampai habis. Kebiasaannya. Saya bercakap berdasarkan kepada diri saya sendirilah. Tiba saya teringat dulu semasa saya tingkatan 5, saya ni bukan kalangan pelajar yang saya adalah dalam orang kata apa, dalam kategori pelajar yang nakal juga kan. Maksudnya pernah dihantar oleh cikgu ke motivasi pelajar-pelajar bermasalah. Bermasalahnya saya kan. Dan saya ingat kata seorang cikgu ni, guru pakar ni, dia kata don't be yourself but improve yourself. Maksudnya
setiap hari kita cuba menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Maksudnya pada hari ini, macam hari ini, esok kita cuba menjadi lebih baik. Orang kata apa, daripada apa yang kita buat hari ini. Kan berbelit-belit cakap. Dan perkara baik yang kita buat tu, kalau boleh kadang-kadang kita ni suka buat satu perkara baik tu yang besar. Terus nak buat yang hebat. Tetapi sebenarnya sesuatu perkara yang kecil itu dan kita berterusan dan kita istiqamah, dia insya-Allah kita akan jadi lebih, orang kata apa, lebih konsisten untuk dibuat atau dilaksanakan. Contoh macam kalau nak kaitkan balik dengan inspirasi pada saya, selain daripada tadilah, selain pada saya kata tadi mama dengan abah, sebenarnya kawan-kawan yang dalam Inspire ni sendiri pun inspirasi kepada saya. Nak ikutkan, kalau ikutkan hari ni saja saya rasa macam saya malas dah nak masuk live. Sebab tetapi dalam grup WhatsApp yang ni kata teruskan, Ita pun bagi semangat, yang lain pun bagi semangat. Sebab kita tidak boleh nak berputus asa kan. Kejap masuk ditendang, dah lah baru pertama kali nak live kan. Jadi saya rasa betul lah, macam yang dikata pun, perkara yang kecil itu kadang-kadang kalau kita konsisten, dia akan menjadi lebih baik. Dia akan menjadikan satu inspirasi dan kita akan berterusan melaksanakannya. Maksudnya macam tadilah, kalau saya rasa kalau ikut hati dan perasaan saya sendiri, kalau tak ada sokongan atau daripada kawan-kawan, saya dah tak nak dah masuk live ni kan. Mungkinlah, saya tidak tahulah, mungkin nak diuji ke, sebab selalunya internet saya ni okey je, memang laju je. Bila tadi saya nak menggunakan Rabi'ah saya, Rabi'ah tu adalah laptop saya, nama dia Rabi'ah. Kan? Rabi'ah tu adalah Rabi'ah saya tu hadiah daripada nama juga. yes. Handphone saya nama Semi Okay. Rabi'ah saya tu hadiah. Okay. Rabi'ah tu adalah hadiah daripada mama dan abah sempena birthday saya yang baru ni. Begitulah orang kata, mak ayah tengok anak sibuk kerja, tak ada peralatan IT yang elok untuk dibuat, dia bagi hadiah ke anak dia kan. Jadi saya cuba nak guna tadi, tak boleh pula nak internet dia slow, jadi tak boleh nak gunakan hotspot dekat phone kan. Jadi saya try juga masuk dekat Ita kata gunakan phone, keluar masuk. Jadi memang orang kata apa, kejadian pada malam ini pun sebenarnya menginspirasikan saya untuk saya teruskan bersama kawan-kawan Inspire ni. Kalau nak ikutkan dengan busynya saya, di sini, kerja saya di sini, dengan saya jauh dengan kawan-kawan lain, nak ikutkan macam nak cakap dengan alang nak resign. Tapi saya rasa saya perlu teruskan, saya perlu buat sesuatu kan, sebab kita perlu buatkan sesuatu. Namun mungkin orang kata apa, mungkin saya punya orang nak cakap, kebersamaan dengan saya, kebersamaan kita, saya dengan kawan-kawan lain tu mungkin tidak kerap dengan kawan-kawan yang berada di KL kan. Tapi saya cuba nak pula macam Kak Lang kata, kita nak merealisasikan buku kita yang dah lama terperam semua tu. So saya jadi macam bersemangat balik, sebab bila saya tengok video kawan-kawan yang ni, hari ni Mas tak ada, yang hari Khamis saya tak silap saya kan, kawan-kawan live bersama-sama. Saya sebenarnya semasa saya melaksanakan tugas negara tu saya merata-rata untuk membuka live, tetapi memang tak boleh lah. Memang menjadi satu kesalahan kepada saya kan. Jadi bila saya tengok balik video semalam lepas lepas tamat tugas negara saya tu, saya tengok balik, so memang saya sangat, semangat saya tu kembali. Saya ingin bersama-sama, maksudnya memberikan inspirasi kepada saya. Untuk saya sebenarnya, saya tak boleh beginilah. Sebab sekarang ni orang kata apa, situasi saya bila saya terlalu penat dengan tugasan yang diberikan, menyebabkan saya kadang-kadang negatif tu cepat saya absorb. Tapi bila macam semalam saya tak ingat siapa yang cakap berada dalam circle yang positif. Yang ni kot. Saya tak pasti, tapi perkara itu sangat betul sebenarnya, sebab saya dalam situasi saya sekarang ni, saya berjumpa dengan mereka yang negatif, yang menyebabkan kita
pun boleh terikut sekiranya kita tidak ada kawan-kawan dalam circle yang positif untuk orang kata apa, tarik kita balik, tarik kita untuk teruskan bersemangat, teruskan apa orang kata apa, perkara yang baik ini. Sebab kerjaya saya pun satu kerja yang sebenarnya boleh menyebabkan saya dapat dosa ke atau boleh menyebabkan saya dapat pahala yang banyak. Tapi inilah pilihan yang saya buat. Kerana dulu bila saya sebab inilah pilihan yang saya buat, dan inilah yang saya perlu lalui, dan saya perlu orang kata apa, menginspirasikan diri saya dengan kerjaya yang ada, dan dalam masa yang sama juga saya ada kawan-kawan yang sentiasa memberi inspirasi kepada saya. Selain daripada dalam Inspire, saya ada The Tiris, saya ada kawan, saya lah alhamdulillah lah di orang kata sekeliling saya ramai kawan-kawan yang sangat bagus, yang sangat positif untuk membantu saya, untuk supaya inspirasi saya orang kata apa, yalah mungkin memberikan saya menjadi lebih semangat lah. Berada seorang-seorang di sini kadang-kala menyebabkan orang kata down tu, negatif tu lebih cepat daripada positif. Tapi alhamdulillah dengan ada orang kata apa, teknologi yang ada ni, kita boleh sentiasa bersama, boleh meluahkan, boleh bertanya kan. Jadi itulah kalau nak dikatakan tentang, yalah saya banyak bercakap berdasarkan kepada pengalaman dan yang saya alami lah. Sebab saya bukanlah seorang yang membaca sangat buku-buku ilmiah ni. Saya selalunya saya suka dengar, maksudnya lah Kak Lang kan, Kak Lang banyak cerita. So saya ambil cerita daripada orang-orang yang bagus, yang baik, dan alhamdulillah macam di Facebook sekarang pun kita banyak dah orang kata apa, orang-orang hebat yang berkongsi perkara-perkara orang kata ilmiah yang boleh kita baca secara online. Itulah Kak Lang. Okey. Okey Ina, maka sesi kita sudah tiba ke penghujung. Panjang tu. Yang Ina panjang, daripada tak ada sangkut-sangkut bila time dia dekat stage, dia boleh dengan lancarnya. Kak Lang pun sangkut-sangkut lah. Ya. Sangkut ke? Tak ada. Clear. Dia Kak Lang keras di skrin saya. Kalau kat skrin saya, Kak Lang keras. Okey. Kalian di skrin orang lain, kalian sedang bergerak-gerak macam ni. Hati kau sungguh keras. Kesimpulannya kita tentang inspirasi ni. Inspirasi ni adalah daripada apa yang kita share hampir 2 jam ni. Inspirasi adalah penguat semangat. Dia adalah pemberi tenaga. Dia adalah penggerak. Dia adalah pemujuk kita. Dia adalah penenang ketika kita letih. Betul. Dia adalah pengingat untuk kita. Dia adalah sesuatu yang menjadikan kita untuk aim untuk jadi lebih baik. Dia adalah sesuatu yang boleh membuatkan kita matang dalam menilai. Ya? Kesimpulannya begitu. Kita mempunyai perkara-perkara orang-orang di sekeliling kita yang boleh menumbuhkan perasaan-perasaan sebegini. Sama ada perkara-perkara itu adalah vision ke, tanggungjawab ke, peranan kita dalam kerja ke, dalam keluarga. Perkara-perkara itu membuatkan kita tumbuh menjadi ini. Itu yang tadi ada seorang sahabat, dia bagi note dekat Alang. Dia bagi note, dia kata, Lang tolong komen dekat FB. Tolong komen lebih baik kita hidup sendiri daripada kita kisahkan orang lain. Lepas tu Alang cakap, Alang saya macam Alang tidak bersetuju, tapi kita tak boleh cakap kita tak bersetuju kan. Cuma kita cakap dengan dia, okey begini. Ini kembali kepada topik kita tahu. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, kita hanya kenal siapa diri kita je. Siapa aku? Gagal ke aku? Berjaya ke aku? Aku tahap mana? KPI aku letak sendiri, aku capai. KPI aku letak sendiri, orang tak tahu. Macam Faiz tadi, dia share KPI dia 2023 sampai PhD. Contoh Tapi kalau kita hidup dengan diri kita sendiri,
kita share dengan diri kita. Tak capai tak apa. Kalau capai terbaik. Kalau kita hanya fikir diri kita sendiri, kita hanya tahu siapa diri kita. Kalau kita fikir orang lain, sama ada orang lain tu bagus ataupun tidak bagus, sebenarnya kita tahu di mana kedudukan kita. Mana duduknya kita kat muka bumi ni. Mana duduknya kita dalam kerjaya kita. Mana duduknya kita dalam hidup kita. Mana duduknya kita bersama kawan-kawan kita. Kita tahu kalau kita ada orang lain di sekeliling kita. Kalau kita alert dengan keadaan orang lain di sekeliling kita. Dan kalau kita fikir tentang Allah, kita tahu apa tujuan kita dihidupkan. Ya, hakikatnya kehidupan ini dia bergantung kepada masa hidup kita ni. Sejauh mana matangnya kita menilai hidup ini. Sejauh mana kita melihat hidup ini dengan penilaian kita. Dengan penilaian kita yang betul sebenarnya. Sejauh mana? Dia sebenarnya bergantung kepada masa. Tapi sebenarnya masa tak cukup. Dia bergantung kepada sejauh mana, sebanyak mana, setakat mana kita usaha. Tapi usaha sebenarnya pun tak cukup. Dia bergantung kepada setakat mana, sehebat mana kita konsisten dalam usaha kita. Tapi sebenarnya konsisten kita pun tak cukup. Sebab dia bergantung kepada apa tujuan kita hidup. Okey? Saya rasa mungkin sampai di situ saja untuk topik inspirasi kita pada malam ini. Terima kasih semua yang menonton kami dalam zon inspirasi ini. Terima kasih semua. Sangat lama, terima kasih bertahan. Ya, kita Okay. Terima kasih. ya, kita harap Terima kasih semua. 30 minit dan jangan lupa bersama dengan kami nanti pada hari Isnin. Dengan tajuk 9 malam. syukur. Ya, Masa kita tu, akan datang. tak akan ramai. Siapa Alang? Dia tak akan ramai, betul? Alang Ya, dan Kak Alang. Ina. Yeah. start hari Isnin akan ada 2 orang. Kita akan berterusan insya-Allah. Isnin, Selasa, Rabu berterusan insya-Allah sehingga 15 bulan 11 nanti. Itu kita punya jadual. InsyaAllah. Dan pada hari Isnin Alang dengan Ina. Hari Selasa kita akan ada tajuk sangka baik. Seterusnya kita banyak lagi tajuk yang lain. Tajuk positif, tajuk memimpin diri, tajuk baiki diri, tajuk bersabar, tajuk bersyukur dan sebagainya. Berulang balik syukur. Dan diharap rakan-rakan lain dapat manfaat dan diharap apa yang kita lakukan ini bukan saja memberi manfaat kepada diri orang lain, tapi sebenarnya hakikatnya dia memberi manfaat kepada diri kita sendiri juga. Ya? Okey Linda. Sama-sama Kak Linda. Terima kasih mendengar. Terima kasih. Jumpa lagi hari Terima kasih semua. Isnin. Terima kasih Linda. Jumpa lagi. Okey. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.